Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'du. Dikasihi lagi berbahagia sahibul fadilah, saudara pengurusi surau, seluruh sahabat kuasa dan juga pegawai-pegawainya. Dan dikasihi lagi diingati sahibul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita mengucap syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita, pertemuan kita pada malam ini mendapat kerahmatan, keberkatan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah surat agung ya? Cik Masri sudah masyarakat agung dengar cerita macam tak berapa sedap macam tu. Di surau saya malam 15 hari bulan malam tadi, pagi tadi saya ada di surau Darul Islam. Dia malam tadi buatnya. Pengen ngomonglah malam tadi kan, gila. Masing-masing telah pun melaksanakan tanggungjawab dan tugas masing-masing. Ada yang mendapat baru, ada yang yang kekal begitu lama, tak apalah. Yang penting imarah itu pastikan ada. Apa gunanya kalau kita bagi yang baru tetapi tidak bergerak apa-apa, aktiviti dan sebagainya tak bergerak. Ya, itulah. Baik tuan-tuan para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan lepas kita berbincang-bincang tentang nama syurga dan juga nikmatnya. Ya, sebagaimana janji saya pada bulan ini insya-Allah taala nama neraka dan azabnya. Kenapa kita kena menghindari neraka Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan, bagi suruh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menghindari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa imam masalah makan pun Allahumma barik lana fi, walaupun sebenarnya doa itu bukan doa yang khusus untuk kita makan. Tapi ghalibnya kita dah biasa dengan doa itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang sebenarnya yang hujungnya tu bismillahi wa ala barakatillah walhamdulillahi rabbil alamin. Itu sebenarnya untuk doa makan, tapi jarang kita buat. Ya, kita tahu kita baca, kita tak tahu kita sampai situ saja. Jadi dalam hal yang sikit begitu, kenapa kita nak jauhkan daripada api neraka Allah SWT? Yang pertamanya kita minta barakah daripada Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah berkatilah rezeki yang kami hadapi sekarang ini ya Allah, fima razaqtana wa qina azabannar. Kita minta jauhkan kita daripada api neraka Allah SWT. Api neraka itu apa sih? Kok sampai macam itu sekali? Sehingga kan Rasulullah anjurkan kepada kita. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Itu anjuran daripada Rasulullah.
Jangan sampai kita terlupa. Sebelum kita salam, bacalah itu. Ataupun kalau sekiranya kita berseorangan, solat tahajud, solat witir dan sebagainya, pada sujud terakhir itu, bacalah ayat doa itu. Kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan para jamaah yang mulia sekalian, neraka itu tempat yang tidak berbahagia langsung. Walaupun sesaat, tidak ada kegembiraan. Tidak pernah diceritakan oleh para ulama atau Nabi sendiri menyatakan bahawa neraka itu tempat yang bahagia. Tak ada. Sebab itu Rasulullah minta kepada kita, ajar kepada kita doa-doa yang macam-macam lagi. Dalam zikir-zikir kita, Allahumma ajirna minan nar ataupun Allahumma ajirni minan nar, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini dihindarkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Malah disuruh kita ini pada waktu pagi 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kalau kita ramai-ramai kita jadi imam, jangan Allahumma ajirni minan nar, dia seorang-seorang saja. Yang belakang buat apa ni? Dia seorang-seorang saja, Allahumma ajirni minan nar. Tapi yang belakang tu apa? Dia kena Allahumma ajirna minan nar. Dia kena jamak. Kerana apa? Dia bawa satu qabilah yang di belakang, jamaah di belakang. Maka dia yang bertanggungjawab di depan. Maka dia kenalah buat Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Habis suruhnya suruh Allahumma ajir. Itu kan kalau seorang. Kalau ramai-ramai, beratlah itu. Sebab itu dia kena tahu. Jadi kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, nak bagi tahu tuan-tuan bahawa jam kaiman dan koyom harap pukul 12 ngono kuwi kan. Kok kelalen. Okay. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pun mungkin barangkali tuan-tuan pun pernah mendengar ya tentang kisah bagaimana Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Satu hari sedang Rasulullah bersendirian, maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Apa hajat kamu, hai Jibril, kok datang ke sini? Ada perintah-perintah ke? Ada berita-berita yang baik ke? Inilah ya Rasulullah. Hari ini, sekarang ini, para malaikat semuanya sedang dalam keadaan takut yang amat sangat. Kerana apa? Kerana Allah sedang mengobarkan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para malaikat semua dalam keadaan ketakutan. Oleh kerana kamu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku turun ke bawah, aku berjumpa denganmu. Mudah-mudahan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu itu dapat meredakan semuanya itu. Neraka itu macam mana ya Jibril? Neraka itu dia itu berlubang-lubang, berjurang-jurang. Jadi dia itu bertingkat-tingkat. Lantas siapa yang duduk di dalam neraka itu ya Jibril? Maka diberitahu oleh Jibril yang bawah sekali yaitu al-munafiquna fid darkil asfali minan nar. Disebut Allah dalam Al-Quran. Bahawa tingkat yang paling bawah sekali ialah orang munafik di perut ataupun di dasar pada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diberitahulah yang di atasnya siapa, kemudian yang itu berapa, yang ini. Kemudian bila sebut saja yang keenam. Dia diam. Siapa yang keenam? Siapa yang menghuni yang keenam ya Jibril? Dia tanya lagi siapa yang menghuni yang keenam ya Jibril? Minta maaf ya Rasulullah, aku beritahu kepada kamu bahawa tingkat yang keenam ini ialah umatmu. Terperanjat Rasulullah. Tidak menyangka bahawa umatnya akan masuk dalam neraka dan duduk dalam tingkat yang keenam. Benarkah ini? Benarkah betul ini ya Jibril? Benar ya Rasulullah. Tuan-tuan, lepas daripada peristiwa itu, Rasulullah tidak keluar daripada rumah. Sentiasa sujud, tuan-tuan bayangkan. Kalau kita yang darah tinggi agak-agaknya boleh sujud macam tu tuan-tuan. 3 hari 3 malam tuan-tuan tak makan, tak minum. Apa yang diingat? Ummati.
umatku kok masuk dalam neraka. Dia macam tak percaya, tuan-tuan. 3 hari 3 malam, tuan-tuan. Akhirnya apa dikesan siapa dia? Bila saja waktu masuk waktu dia akan bangun dan dia akan pergi ke masjid. Hari ini dapat dikesan siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lantas dia datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi tidak ada jawaban. Abu Bakar menangis. Menangis saja. Kerana malahan bertanya, ada pintu lain yang daripada ini ke ya Rasulullah, boleh aku masuk ke dalam rumah kamu? Tidak ada jawaban daripada dalam. Rasulullah keluar dan berjalan. Berjumpa dengan siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya balik. Kenapa kamu wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Aku baru lepas daripada rumah Rasulullah. Rasulullah tak keluar-keluar daripada rumah. Rasulullah dalam keadaan suruh kecita. Tapi aku bagi salam dia tak menjawab. Cuba engkau kalau mungkin barangkali engkau ini dia akan menjawab. Begitulah. Dia pun sampai ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak ada jawaban dari dalam. Sama. Umar juga menangis. Kerana tidak ada jawaban. Apa yang terjadi kepada Rasulullah di dalam, kerana tidak ada jawapan, tidak dibuka pintu dan sebagainya. Tidak seperti mana biasanya. Biasanya Rasulullah akan menjawab salam dan juga dia akan buka pintu. Ini tidak. Akhirnya berdua ini berjalan dan berjumpa dengan Salman Al-Farisi. Lalu diceritakan dengan Salman Al-Farisi. Tapi Salman Al-Farisi dia tidak pergi rumah Rasulullah. Dia terus pergi rumah buah hati Rasulullah, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu anha, anak anda yang tercinta. Assalamualaikum ya Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat-sahabat kita sudah datang pergi rumah ayahandamu. Tetapi Rasulullah tidak membukakan pintu. Mohon cuba kau datang pergi ke sana, tengok macam mana. Apa yang terjadi. Cuma datang pergi ke masjid untuk solat, lepas tu dia balik dan tak keluar lagi. Udah 3 hari sekarang ini. Itu keadaannya. Lalu Fatimah pun berlari-lari pergi ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah ayahandaku. Bila dengar saja nama siapa ni, suara siapa? Suara Siti Fatimah. Dia pun waalaikumsalam, dia pun keluar dan buka pintu. Lalu Rasulullah SAW menceritakan, aku didatangi oleh Jibril dan menyatakan bagian-bagian neraka itu begini-begini. Aku tidak menjangka bahawa tingkat yang ke-6 itu adalah umatku. Dan aku tidak menjangka bahawa umatku akan masuk neraka. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, banyak doa-doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk mengelakkan diri kita daripada neraka Allah SWT. Ada satu kisah tuan-tuan, tapi kisah ini akan berlaku nanti besok. Di mana seorang yang sudah selesai pertimbangan amalnya. Amal yang ke kanan, timbangan yang ke kanan lebih ringan daripada timbangan yang ke kiri. Jadi bila melihat timbangan amal kirinya itu lebih berat daripada yang kanan, qat'i dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan gelisah. Dia dalam keadaan tak tentu arah siapa yang akan bantu aku. Aku dah tentu masuk neraka Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi ketika mana dia dalam keadaan bingung mencari siapa yang perlu mendapatkan pertolongan, maka datanglah seorang pemuda yang perawakannya sangat pelik, sangat cantik, dan kemudian meletakkan satu kad macam ATM kad. Jadi diletakkan di sebelah kanan. ATM kad itu asbab ATM kad itu menjadikan timbangan di sebelah kanan itu lebih berat daripada timbangan sebelah kiri.
yang menjanjikan dia itu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu bertanya, siapakah Tuhan? Maka orang itu pun menjawab, saya ialah Muhammad bin Abdullah. Dan kemudiannya apa yang Tuhan letakkan di situ? Sebenarnya itu adalah kad bank anda. Selama mana anda hidup di dunia dulu, anda tidak pernah putus-putus untuk berselawat kepada aku. Aku masukkan selawat anda itu ke dalam ATM card itu tadi. Itu lebih kurang macam itulah. Macam ATM lah lebih kurang macam itu. Dan ATM inilah yang menjanjikan kepada kamu bahawa ada syafaat daripada aku. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan lupalah tuan-tuan, pas maghrib ataupun zikir masjid, masukkanlah 10 selawat. Pagi 10 selawat. Barang siapa yang berselawat 10 pagi waktu subuh dan 10 pada waktu petang, janji daripadaku ialah dia akan mendapat syafaat. Macam itulah. Lebih baik kalau sekiranya tuan imam yang membimbing jamaah di belakang. Itu lebih baik. Ya. Tapi saya tidak memaksalah, tuan-tuan boleh pilih sendiri. Ataupun tuan-tuan sendiri lepas daripada solat nafil ataupun solat sunat, tuan-tuan boleh baca sendiri dan sebagainya. Baik. Nama-nama neraka dan azabnya. Neraka bukanlah surga sebab neraka tempat sengsara bagi orang-orang yang dusta dalam dunia. Tuan-tuan, mungkin kita pernah mendengar keluhan, rintihan daripada sahabat-sahabat kita yang masuk Islam, yang mu'alaf. Mengajak keluarganya masuk Islam. Tuan-tuan, dia bagi tahu, nanti kalau mak mati, katakan dia minta kepada maknya suruh masuk Islam. Maknya tak nak. Suruh bapaknya masuk Islam, bapak tak nak. Ya. Dia dah tahu dah Islam ini ada farqun, iaitu pemisahan. Apabila mati, dah tak akan jumpa lagi selama-lamanya. Berbanding dengan orang Islam dengan orang Islam. Meskipun masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala, sabarlah lah ya. Masuk neraka, sabarlah. Sabarlah. Entah berapa ribu tahun kita pun tak tahu, kat dalam tu kita tak tahu. Ya. Yang sedikit saja pun, satu rakaat yang kita tinggalkan, hukumannya ialah 80 tahun di neraka. Satu rakaat. Kalau banyak-banyak rakaat, kumpul-kumpul kira lah tuan-tuan. Kan? Jadi, biasanya, anak-anak yang sudah mu'allaf ini, yang sudah convert ke dalam Islam, atau balik kepada fitrah, dia biasanya akan bagi tahu maknya, mak marilah masuk Islam mak. Kalau mak tak masuk Islam, nanti mak meninggal, mak kita akan berjumpa kat sini saja mak, lepas ni kita tak akan jumpa lagi. Itu ayat yang terakhir lah yang kalau boleh bimbing siapa dia, bimbing keluarga untuk bersama. Kerana apa? Lepas daripada kita ni, mak meninggal ataupun saya meninggal, kita tak akan jumpa lagi. Bila nanti besok kita dibangunkan oleh Allah SWT dan juga pertimbangan gitu gini dan sebagainya selesai, mak akan masuk dalam neraka. Saya tak akan jumpa lagi dengan mak masuk dalam neraka. Kita akan terpisah selama-lamanya mak. Padahal mak adalah mak saya. Saya lahir daripada kandungan mak. Itu. Mak tak akan jumpa. Bila dia meninggal, kita pun meninggal. Dia akan pergi satu side sebelah kiri, kita pergi side sebelah kanan, insya-Allah ta'ala. Dan tidak akan jumpa selama-lamanya. Kerana mak akan masuk ke neraka. Bertuah kalau sekiranya ibu ataupun ayah yang masuk surga. Banyak cerita ni tuan-tuan. Dalam keadaan dia nazak, dia minta kepada anaknya. Sebelum nazak, dia minta kepada anaknya untuk mengajar dia syahadah. Dah syahadah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Karim Tuhan. Senangnya masuk surga dalam keadaan itu. Tapi jangan buat. Tuan, kita orang Islam. Kita orang Islam. Ikutlah panduannya. Ya. Neraka adalah api. Api bukan sebarang api. Api di dunia yang darjat kepanasannya berkurang dan dinyalakan pula oleh manusia. Tidak ada siapa yang tahan sentuhinya. Ya, tuan-tuan, ambil lighter, tuan-tuan hidupkan. Lighter yang lama ke, lighter yang sekarang ini dia macam gas tu cos macam tu ke. Buatlah tuan-tuan. Jangan lamalah tuan-tuan.
3 saat pun jadilah. Cuba tengok macam mana hujung jari tuan-tuan macam mana. Cetek, jos macam tu, 3 saat. 1, 2, 3. Kaya porasa ni. Matanglah tuan-tuan. Ini ditapis sebanyak 70 kali tapisan. Mula-mula, tuan-tuan, cerita kalau ikut cerita api dunia ini, oleh kerana di dunia ini tidak ada api ketika mana Adam alaihi salam menduduki dunia ini, api tidak ada. Jadi minta api untuk nak gunakan masalah kehidupan. Maka diambilnya sebesar itu pentol mancis lah kan ya. Pentol ke atau macam mana? Pentol lah senangnya cakap lah. Aku faham sudah lah. Sebesar itu hampir hangus. Dunia hampir hangus. Sebesar apa mancis tu. Ya, kepala mancis tu. Orang Jawa cakap pentol loh bang. Gitulah. Orang Melayu cakap kepala mancis tu. Kepala mancis yang korek yang itu lah kan ya. Dulu cap Superman, cap lada lah. Itulah tu. Kemudian ditapis lagi. Dah sudah itu barulah diletakkan di dunia. Barulah tidak ini. Kalau tak hancur dunia. Sebiji itu sebesar itu saja. Bayangkan ini solid, molid. Neraka itu tidak ada apa-apa pun. Penyuciannya ataupun tapisannya tak ada. Solid, molid begitu. Kerana api di dunia bermula daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu keadaannya. Api di dunia yang derajat kepanasannya berkurangan dan dinyatakan pula oleh manusia, tidak ada siapa pun yang tahan disentuhinya. Ini kan pula api di akhirat yang sengaja disediakan untuk pembakaran. Al-Quran menyebut neraka itu dengan perkataan an-nar dan nama-nama yang lain yang diterangkan ialah Jahannam, Sa'ir, Saqar, Lazah dan Hutamah. Ya, ada lagi Hawiyah pun ada lagi ya. Nama-nama itulah nama-namanya ya. Semuanya ada 7 tetapi yang selalu disebut ialah Jahannam. Jahannam betul ya. Dengan orang pun maki pun ya celaka Jahannam betul. Tak tahu yang Jahannam itu ialah neraka. Kita pun sebut aja kan ya. Maknanya dia mencelakakan orang itu betul-betul habis punya dah. Jahannam, bayangkan kau. Semua neraka itu untuk orang-orang dan orang-orang engkar dan yang menentang kebenaran. Mereka sekalian disengsarakan di dalamnya dengan penderitaan yang bermacam-macam siksaan. Menurut Al-Quran, siksaan itu bukan sahaja api, bahkan pakaian mereka itu sendiri adalah daripada pakaian siksaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, "Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin aw 'idu fiha wa zuqu 'adzabal hariq." Yang bermaksud lebih kurangnya, maka orang-orang yang kafir itu akan dipotong, digunting bagi mereka pakaian daripada neraka. Sedang daripada atas kepala mereka dituang benda cair yang terlalu panas. Dilebur dengan benda cair itu apa yang ada di dalam perut mereka dan kulit mereka. Dan adalah bagi mereka cemeti-cemeti daripada besi. Tiap-tiap kali mereka hendak keluar daripadanya, kerana azabnya dikembalikan kepada mereka dan dikatakan rasakanlah azab dan kebakaran ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling ringan ceritanya ialah Abu Talib. Badannya tak dibakar tuan-tuan. Ya, wallahu a'lam apakah dia duduk dalam neraka pun tak tahu ceritanya. Tetapi azab ataupun azab akhirat itu yang paling ringan sekali ialah Abu Talib. Iaitu dengan memakai sandal ataupun selipar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Pakai saja tuan-tuan, badan tak ada apa-apa tapi otak menggelegak. Bayangkan tuan-tuan kalau otak menggelegak, bagaimana kehidupan kita ini.
Yang miring sikit aja pun dah jadi macam-macam, apatah lagi menggelegak. Sepanjang masanya begitu. Ya, sepanjang masanya begitu. Cuma katalah kata ulama Allahu a'lam, pada hari Isnin dia kurang sikit. Kerana apa? Hari Isnin itu tempatnya lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah masuk Maulid ke belum ni? Malam ni. Belum lagi ya? Belum lagi ya, di hujung-hujung lagi ya. Kita sekarang ni di hujungnya. Iyalah. Tino Ahad ni esok pun baru anu kan. Tino seropu. Apa yang terjadi? Sapar yang wallahu a'lam ya. Jadi begitulah tuan-tuan. Dan makanannya pun tuan-tuan, makanannya satu makanan yang kita biasa dengar. Tetapi bagaimana keadaannya? Yaitu buah zakum, buah yang paling pahit sekali. Katakan kita ini akar cerita ya. Akar cerita, orang Melayu cakap apa? Akar cerita lah kan. Maka berceritalah kita bila kita minum akar itu. Pasal apa? Tak sudah-sudah kita meludah. Tuih. Pasal apa? Sangat pahit. Akar itu sangat pahit. Tapi ada ubatnya, boleh jadi ubat. Di neraka tak ada ubat. Kok makan itu jadi sejuk? Tak. Tuan-tuan, kita tahu bahawa zakum itu dia itu berduri tajam-tajam dan dunia itu seperti pisau belit. Orang tak boleh kena makan itu juga. Pasal apa? Yang lapar sangat-sangat. Minuman tak ada minuman. Kerana ketika itu dahaga sangat-sangat. Minumannya ialah cairan timah. Yang sudah dicairkan dan kemudian itulah minumannya. Di mana? Pasal apa? Sebab itu orang yang duduk di dalam neraka ini di antara bahu kiri dengan bahu kanan, jauhnya itu ribuan kilometer. Ya, itu keadaannya. Jadi kalau kita melihat keadaan fizikal orang-orang ini, orang yang duduk di dalam neraka Allah SWT itu besar-besar belaka. Ialah orang yang masuk ke dalam surga Allah SWT pun 60 hasta. Tingginya 60 hasta. Jadi badannya itu macam mana keadaannya? Tentulah macam gergasi. Tapi jangan tak tahu tuan-tuannya, itulah nisbahnya nak menunjukkan keperkasaan orang laki-laki ketika itu. Ustaz jangan bimbang Ustaz. Ustaz akan jadi 60 hasta nanti besok. Bukan macam sekarang ini. Bukan macam sekarang ini. Semua kita ini berubah sifat fizikal badan kita. Sama ada masuk neraka ataupun masuk syurga, semuanya berubah. Tetapi ketika mana di mahsyar itu nanti kita akan bangun seperti mana kita tidurkan oleh Allah SWT, iaitu ketika kita mati. Ketika itu kita akan sama lebih kurang. Cuma berbeza apabila sudah menerima qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Neraka yang penuh dengan isinya yang terdiri daripada manusia yang ingkar tidaklah berhenti-henti daripada membakarkan mereka. Dan tidak pula merasa cukup atau memadai dengan mereka itu, malah meminta supaya ditambah lagi sebagaimana firman Allah, yauma naqulu li jahannam halin la'ati wa taqulu hal min mazid. Ingatlah hari yang kami akan bertanya kepada Jahannam, sudahkah engkau penuh? Dan ia berkata menjawab, adakah ada daripada tambahan lagi? Minta tambah lagi. Tuan-tuan, bunyinya tuan-tuan, yang kalau kita mendengar, kalau sekiranya gunung berapi itu, dia memuntahkan laharnya. Dia berbunyi klukuk. Ini bukan klukuk lagi tuan-tuan. Yang jiwa ketika itu kalau mendengarnya tuan, Allah luruh tuan-tuan. Lemah kita jadinya. Kerana apa? Ketika itu kita melihat bagaimana, di mana nasib kita. Di situlah tempatnya. Allahu Akbar. Waktu itulah tuan-tuan. Ya Allahu Akbar. Itulah. Ya. Sebab itu kita diajar oleh Rasulullah untuk mohon kepada Allah supaya kita dihindarkan daripada api neraka. Di ayat yang lain Allah menerangkan pula betapa hebatnya nyalaan neraka jahanam itu memakan manusia sebagaimana firman-Nya, "Idza ra'atkum min makanin ba'id sami'u laha taqayyudan wa zafira. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika thubura
La tad'ul yawma subura wahidan wad'u subura katsira. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaa'un wa masira. Apabila neraka itu melihat mereka daripada tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalaannya, dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di dalam neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan kepada mereka, jangan kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Dikatakanlah apa azab yang demikian itu yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi seseorang. Al-Furqan ayat 12 dan ayat 15. Tuan-tuan boleh melihatnya. Sebab itu tuan-tuan, saya mendengar satu ceramah daripada Ustaz Wadi Anwar. Bagaimana ceramahnya tuan-tuan? Ustaz Wadi Anwar dia bagi tahu bahawa manusia ini, manusia munafik ini, dia akan bercahaya. Sebab itu Rasulullah kan ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kamu nanti dengan manusia yang lautan banyaknya, nak mengenali di mana itu adalah umat kamu? Kata Rasulullah, barang siapa yang dia itu pada dunianya dulu itu mengambil wuduk, maka anggota wuduknya itu akan bercahaya. Maka aku tahulah yang itu akan umatku. Sebab itu Rasulullah, walaupun had kita ini pada siku saja, biarlah ia berlebih sini. Ya. Mukanya ini tuan-tuan, jangan lupa sebelah sini ni tuan-tuan. Kadang-kadang orang basuh sini saja, sini terlupa. Ya. Kalau sini terlupa maknanya air tak sampai sini tuan-tuan. Kita rasa macam sampai sini. Ya. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita wuduk ni jangan lupa tangan kita ini ke sini. Nah, sini, ya, dan gitu. Kemudian yang lainnya, maknanya kita lebihkan tempat-tempat yang terbatas itu. Bagi orang munafik ni tuan-tuan, kata Ustaz Wadi Anwar, dia akan bercahaya, tapi kelam. Ya, kelam. Kemudian bila dia kakinya itu mengijak saja Siratal Mustaqim, titian Siratal Mustaqim, dia masuk saja, dia melangkah kat dalam situ tu, kat jambatan itu, cahaya yang kelam itu akan padam serta-merta. Tempoh hari ada saya cerita tentang bagaimana kita nak menepi sirat. Ayah, ada dua jenis makhluk, iaitu ada yang bangun tidur, bangun jatuh, tapi sampai juga. Ke mana? Ke seberang sana, iaitu ke surga Allah SWT. Ada yang terus jatuh ke dalam neraka. Sebenarnya tuan-tuan, ada pengait yang dicampak oleh ahli neraka itu ditarik kepada kita. Itu dia. Ya. Beruntunglah mereka yang mengekalkan selawat, kerana malaikat yang yang saya sudah ceritakan dulu, malaikat itu dia akan dia berjanji dengan Rasulullah, barang siapa umatmu yang berselawat kepadamu, aku akan membimbing tangannya. Siapa dia? Jibril alaihi salam. Ya. Kita selawat 10 kali petang. Dia akan membimbing kita melewati titian Siratal Mustaqim secepat kilat. Bukan susah sangat pun tuan-tuan. Ya. Kita berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Macam panjang saja tuan-tuan ya. Tapi kalau ada ringkas, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Waktu tuan-tuan, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Allah SWT bagi tahu kepada kita. Setiap Jumaat dia bagi tahu. Ya. Khatib pun bagi tahu. Kemudian muazzin ataupun Bilal yang nak menaikkan khatib ini pun dibagi tahu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Kadang dia ulang 2 kali. Tapi situ jarang lah. Yang selalunya sallu tadi itu. Kadang-kadang dia sampai 2. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ghalibnya jamaah tak baca pun. Saya itu ayat fi'il amar, ayat perintah dari Allah SWT.
Allah panggil kita dengan kemesraan. Ya ayyuhalladzina amanu. Dia tidak panggil ya ayyuhan nas. Tidak. Jadi yang merasa bahawa dia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia itu akan berselawat. Selawatlah tuan-tuan. Sallu. Kan Rasulullah pun ada bagi tahu kepada kita satu ayat perintah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang, jangan ditokok tambah, jangan di itu gini dan sebagainya. Macam itulah tuan-tuannya. InsyaAllah kita sampai di situ dulu tuan-tuannya. Sudah masuk isya-nya. Ya, kita sampai di situ, kita akan sambung lagi pada keenam, beriman dan takdir yang baik dan juga takdir yang jahat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada baiknya tuan-tuan, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kekurangannya. Dari sifat kekurangan diri saya sendiri, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.